ikhwah semua dapat manfaat daripada liqa-liqa kita yang sebelum ni, dan kita akan teruskan pada minggu ini dengan bermula dengan dakwah Nabi secara terbuka, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, Ana menjemput Ustaz Hasan untuk memberikan sambungan isnad kita pada ni. Dengan segala hormatnya, Ana mempersilakan. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan pertemuan kita yang ketiga, semoga kita diberikan kefahaman dan keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan seterusnya membuahkan amal. Sekali. Nak hantar sebab yang tak dapat ikut dengan kita online, dia kena pegang nota yang kita baca. Baik, kita akan sambung perbincangan kita dalam, kita berhenti di dakwah secara individu-individu. Kita dah bincang tentang bagaimana dakwah secara individu berjalan selama 3 tahun. Dan 3 tahun pertama dakwah, kita bahasakan dia sebagai tahun pertama dakwah. Sebelum hijrah, kita akan nama dia tahun pertama dakwah, tahun kedua dakwah, tahun ketiga dakwah, tahun ke-10 dakwah, macam tu. Sehingga hijrah baru tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah. Maka dakwah secara individu ini berakhir pada tahun ketiga dakwah, iaitu tahun ketiga dakwah berjalan. Kita tidak ada yang baik, Allah berkuasa kita masuk ke Mekah, tetapi dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini bermula macam mana Nabi nak masuk kepada fasa ini, tetapi secara perlahan-lahan, tidak terkejut. Maka Nabi memanggil keluarga terdekat untuk berkumpul di rumahnya. Seramai 45 orang daripada keluarga Nabi, termasuk bapa saudara Nabi, saudara-saudara Nabi, termasuk Ali, termasuk Abbas, termasuk Ja'far, semuanya, Abu Lahab, Abu Talib, semuanya berkumpul di rumah Nabi. Untuk Nabi pertama sampaikan dakwah ini kepada mereka. Kita sebut sebelum ni mereka bukan tak tahu dakwah Nabi berjalan, tetapi mereka tidak pernah dengar secara langsung daripada Nabi dakwah itu. Dengar baik ya online? Sebut apa tak? Anak cakap dia tak tanya pula yang dengar ada bunyi angin ke apa ke? Harapnya doa. Maka Nabi panggil ke rumah Nabi untuk makan.
yang menyediakan makanan itu adalah Ali bin Abi Thalib. So, Ali tinggalkan tak jauh, tinggal di sini. Kami di musim panas, jadi memang perlu kipas sebenarnya. Tapi angin kipas kena ke mikrofon. Jadi mungkin kena juga. Malam pertama, Nabi mengumpulkan keluarga terdekat untuk bercakap, tapi Abu Lahab dah suspek ada satu benda akan berlaku. Lalu Abu Lahab dia bangun dan berucap terlebih dahulu. Sebelum Nabi sempat berucap, Nabi terpaksa senyap dan makan malam berjalan tanpa apa-apa Nabi sempat berucap. Tapi Nabi tidak mengalah. Nabi panggil sekali keluarganya untuk makan. Lalu sebelum sempat apa-apa berlaku, Nabi bangun dan berucap. Ucapan yang bijak, iaitu Nabi mulakan bahawa lelaki ataupun jantan yang baik itu tidak akan sesekali untuk mengapa-apakan keluarganya sendiri. Ucapan dia bermula macam tu. Tidak, maksudnya tak ada siapa-siapa ahli keluarga yang sebenarnya cuba untuk mengapa-apakan keluarganya sendiri. Nabi bagi ucapan permukaan dia macam tu. Lalu Nabi masuk ke ucapan dia kata, inni Rasulullah ilaikum ammatan ilaikum khassatan wa ilan nasi jami'an. Lepas tu lepas Nabi cakap macam tu, apa yang berlaku? Abu Lahab terus macam berbunyi-bunyi. Abu Talib pun sambut seruan Nabi. Kat sini kita akan sebut tentang apa yang kita pernah sebut sebelum ini, iaitu Abu Talib dia terus sambut seruan Nabi. Dia tahu dia kena mainkan peranan dia sebagai ketua Quraisy dan ketua Bani Abdul Manaf, Bani Hashim. Dia kata kan, dari kita bincang dekat Raib Maktum, siapa yang baca, Abu Talib kata, aku tahu apa yang kamu ajak ni betul, tetapi hujung sekali dia kata, tetapi aku belum dapati diri aku bersedia untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Kat sini kita dengar macam mana nama Abdul Muttalib ni digunakan. Dan kita dah sebut sebelum ni, ketika Abu Talib nak mati pun dia dihalang oleh, dia hendak terus berada di atas agama yang Abdul Muttalib anuti. Maka kat sini satu pelajaran besar buat kita pernah sentuh sebelum. Abu Talib menyatakan kesediaannya untuk memelihara keselamatan Nabi, tetapi tidak bersedia untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ini daripada mulut Abu Talib sendiri. Pemimpin Quraisy mencalarkan imej Nabi SAW kepada seluruh Arab yang datang pada musim haji. Mereka tahu bahawa mereka sedang bersepakat untuk menipu bagi sebuah imej buruk terhadap Nabi. Jadi apabila Nabi memulakan dakwah secara terang-terangan ni, kaum Quraisy pun mesti berkomplot untuk macam mana nak mencalarkan imej Nabi di hadapan para jemaah haji akan tiba. Nabi mula Quraisy ketika mana mereka berbincang macam mana nak halang dakwah Nabi, mereka berbincang macam mana nak sebut kepada orang-orang yang akan datang. Mereka bincang nak sebut Nabi ni orang Syiah, lepas tu sesama mereka sendiri bertelagah, dia ni bukan Syiah, macam tu kita sebut dia orang sihir. Lepas tu yang lain jawab, kita tahu sihir, ahli sihir ni macam mana, dia terbukti bukan ahli sihir. Macam tu kita cakap dia ni tukang tilik, kita tahu tukang tilik ni macam mana, dia bukan tukang tilik. Akhirnya mereka Quraisy pun dia sebenarnya sesama mereka tahu bahawa mereka sedang berkomplot terhadap benda yang salah.
kita tak sebut kat sini tentang macam mana di Bukit Safa. Nabi naik ke Bukit Safa, baginda di atas Bukit Safa kepada khalayak umum. Baginda mula berdakwah di tempat-tempat sosial masyarakat dan baginda mula menunaikan solat di tempat awam yang dilihat manusia. Sepanjang sebelum Umar Al-Khattab memeluk Islam, tidak ada sesiapa yang berani untuk solat di khalayak umum melainkan Nabi. Dan Umar dia masuk Islam ketika tahun ke-6 dakwah. Kita akan bincang sebentar lagi. Bermaksud sepanjang 3 tahun pertama, hanya Nabi Muhammad SAW yang menunaikan solat di khalayak umum dan berdakwah di khalayak umum. Orang lain semua berdakwah secara senyap-senyap. Macam mana Sayyidina Ali berjaya memasukkan Abu Zar, membantu Abu Zar masuk Islam secara one-to-one, senyap-senyap. Tapi yang berdakwah di atas bukit, yang pergi ke yang disebut dalam buku Nabi pergi ke Pasar Ukaz yang kita sebut sebelum ni, semua tu adalah Nabi seorang sahaja yang buat. Nabi seorang sahaja yang buat. Bukit Safa kita sebut, Bukit Safa adalah tempat announcement dibuat. Bukit Safa yang berada di Masjidil Haram sekarang, tetapi pada zaman itu dia lebih tinggi berbanding sekarang. Respon manusia terhadap dakwah, memperlekeh, kutuk, perli, memperlawak dan ini lambat laun mengguris hati Nabi Muhammad SAW. Quraisy juga menyebarkan fitnah dan tuduhan bahawa Nabi Muhammad membawa cerita dongeng atau cerita yang ditulis dari ketamadunan lain, menuduh Nabi sebagai ahli sihir atau tukang tilik, menuduh Nabi sebagai ahli syair, puisi, menuduh Nabi tidak layak dilantik sebagai Nabi kerana baginda ialah manusia biasa, menuduh kalau manusia yang perlu jadi Nabi bukan malaikat, maka ada yang lebih layak, iaitu Al-Walid bin Mughirah. Kita dah bincang semua. Jadi semua tuduhan-tuduhan ni bahawa telah dijawab Allah SWT dalam Quran. Penuh Al-Quran dengan jawapan kepada semua ini. Ya. Mereka mengingkari akhirat dan memperlawakkan Nabi dan memperlawakkan hari akhirat itu sendiri. Kita kena ingat sebenarnya. Sekejap, kita baca dulu apa yang ada. Kita kena ingat, sepanjang mereka buat benda ni, sebenarnya mereka tahu benda itu betul. Kebanyakan mereka tahu benda itu betul. Kebanyakan mereka tahu mereka sedang memperlawakkan benda yang betul. Sebab mereka sedang berada di Mekah, yang mana Mekah itu diasaskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mekah itu, bandar Mekah itu asasnya yang diletakkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ismail jumpa Zamzam lah, iaitu Zamzam keluar daripada celah tangan Nabi Ismail, boleh wujudnya kota Mekah. Jadi sejarah mereka tahu daripada seorang Nabi, dan Nabi Ibrahim Nabi Ismail adalah manusia. Tapi ketika ini mereka memperlekehkan, bolehkah Nabi itu daripada kalangan manusia? Jadi mereka sebenarnya tahu. Dan yang pandai syair di kalangan mereka, malah mereka semua tahu syair. Kita kena tahu ucapan orang Arab Quraisy ketika zaman ini semuanya adalah hujah dalam bahasa Arab. Sungguh pun mereka mabuk. Ini kita masuk dalam ilmu bahasa Arab sikit. Bahasa Arab, semua orang Arab ketika ini mereka mampu untuk berucap bahasa Arab fasih Al-Quran. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Sehingga tahun kurun keempat hijrah, iaitu 400 hijrah, masih lagi kalau orang Arab tu bercakap, dia adalah hujah dalam bahasa Arab. Jadi mereka tahu apa yang Nabi cakap bukan puisi, tapi mereka kata tu ahli syair pun. Dan mereka tahu ahli sihir macam mana. Ini pun tak tutup nak tuduh Nabi sebagai ahli sihir. Jadi kita kena tahu ketika kita baca ini, mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Dan ini bentuk yang wujud sehingga zaman sekarang. Wujud manusia yang dia cakap macam dia yakin, yang dia boleh mati
atas benda yang dicakap, sebenarnya dalam hati dia tipu. Kita akan tengok Abu Lahab, dia tipu diri sendiri dan dia mampu untuk mati dalam diri dia sendiri yang dia menipu diri sendiri, sedangkan dia tahu Nabi itu buat benda benar. Abu Jahal pun, benda ni wujud seseorang tu macam dia boleh diseksa, dia boleh mati, dia boleh bunuh diri, dia boleh pergi berperang sambil tahu apa yang dia buat tu salah. Jangan kita kata orang tu sanggup keluar masuk penjara, duduk penjara 10 tahun, takkanlah dia sebenarnya tak tahu apa yang dia buat salah. Tak boleh. Mengganggu perhatian pendengar dari mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Al-Harith bin An-Nadr ialah di antara yang berperanan tinggi dalam bab ini. Ingat nama ni, dia akan timbul sekali lagi di perang Badar. Al-Harith bin An-Nadr ialah antara yang berperanan tinggi. Dia ada beberapa kali sebenarnya, tapi yang ketara di sini, peranan dia di sini, dan di perang Badar hanya 2 sahaja tawanan perang Badar. Hanya 2 sahaja tawanan perang Badar yang dibunuh sebelum dibawa balik ke Madinah. Salah satunya Al-Harith bin An-Nadr. Yang lain semua dibawa ke Madinah. Berperanan tinggi, Al-Harith juga membayar penyanyi dan penari perempuan untuk mengganggu perhatian mereka yang ada yang menunjukkan tanda-tanda berminat dengan dakwah Nabi. Ini sepanjang zaman, iaitu menggunakan pakai nyanyian perempuan, tarikan-tarikan ini sebagai mengganggu perhatian. Dia berlaku sehingga sekarang tanpa kita secara langsung berhadapan dengan seruan kebenaran. Kita orang biasa, kita belajar, tetapi tetap kita akan dicurahkan, kita akan dilontarkan dengan segala gangguan-gangguan ini supaya kita tidak letak perhatian kita terhadap mengkaji kebenaran. Kita dicampak dengan murahnya internet, kita dicampak dengan murahnya Netflix, kita dicampak dengan murah itu sebenarnya supaya kita lalai. Jadi ini sebenarnya sepanjang dia sebelum Nabi lagi. Nabi-nabi dahulu pun akhirnya dakwah mereka diganggu juga oleh ini. Ini menunjukkan juga bahawa media ini sangat penting. Ganggu gugat media ini dianggap sebagai media. Gangguan media ini penting. Sebab itu Al-Harith bin Nadr dibunuh. Dia tidak diambil tawanan. Sebab apa? Sebab kita kata dia sebagai dia tycoon media. Al-Harith bin Nadr dia tahu cerita-cerita tentang mahligai Rom besar macam mana. Dia tahu cerita tentang barang-barang kemas Kisra, macam mana Kisra ini Parsi dikenali dengan barang-barang kemas dan perhiasan yang menjadi buah mulut orang, gosip orang. Jadi cerita-cerita semua ni yang cerita-cerita macam kita, orang-orang kiri kanan kita, kawan-kawan kita yang lalai, mereka akan tengok benda-benda yang di mereka alihkan perhatian orang kepada benda yang datang dari kuasa besar dunia ini. Ketua kabilah akan menyeksa ahli kabilahnya yang memeluk Islam. Tuan kepada hamba akan menyeksa hambanya yang memeluk Islam. Antaranya yang seksa dari kelompok bawahan adalah Suhaib Ar-Rumi, Bilal, keluarga Yasir, iaitu Ammar, Sumayyah dan Yasir sendiri, Abu Fukaihah, Khabbab bin Al-Arad, Zinnirah, Ubais, Amir bin Fuhair. Semua ni orang-orang yang hamba ataupun maula yang dia diseksa oleh tuan mereka ataupun orang bawahan, orang kelas bawahan dalam kabilah, walaupun dia bukan hamba tapi di kelas bawahan. Bakar dan dibebaskan.
Tapi yang di golongan atasan, yang golongan elit ataupun golongan yang tidak berapa rendah, kena banyak kali. Tapi Nabi boleh diusir, itu sebenarnya satu ancaman bagi orang-orang yang lebih kecil. Mereka menuduh Nabi, anak buah kamu telah mempersesatkan bapa-bapa kami, untuk Tuhan kami, memalukan agama kami, memperlecehkan kedua mereka sendiri sesat.